Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas ya, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya, Regi JC Rita Udin. Now, dalam perkembangan politik negara, ada satu perkembangan yang menarik yang asalnya saya tidak ingin komen. Ya, saya tidak ingin komen sebab benda itu bagi saya, well, I think kalau orang nak komen ni biarkan MP-MP pembangkang yang komen. Okay, itu pendirian saya. So, anda dengar sampai habis, awak akan sedar apa sebenarnya angle ataupun sudut yang saya nak sampaikan kepada anda ya. So, perkembangan ini melibatkan satu perkembangan, satu berita di mana dilaporkan bahawa Kerajaan Persekutuan menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia atau MCMC telah memberikan lesen mengendalikan rangkaian kedua 5G kepada sebuah syarikat telco yang saya difahamkan ialah U-Mobile, yang relatifnya pendatang baru, tetapi 22.31% saham ekuiti syarikat tersebut dikuasai oleh institusi yang dilarang oleh perkara 34/3 Perlembagaan Persekutuan. Now, ini yang saya baca adalah laporan Malaysia Kini yang diketahui portal Pro PH. Dan lebih kurang dah jadi mainstream, walaupun dia bukan dicap sebagai media arus perdana, tetapi lebih kurang mainstream lah di bawah PH. And I have nothing against them, tetapi dilaporkan oleh mereka, dan laporan ini memetik penulisan seorang MP kerajaan, ya, MP kerajaan, iaitu Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim. Okey, so apa yang saya baca tadi adalah memetik penulisan Hassan Abdul Karim bulat-bulat. Okey, so MP PKR memberitahu itu dan dilaporkan oleh media pro kerajaan. Now, secara ringkas, apa yang saya difahamkan ialah menerusi MCMC, kerajaan telah meluluskan U-Mobile untuk mengendalikan rangkaian kedua 5G, dan U-Mobile menerusi penulisan Hassan Karim, walaupun dia tidak menulis sana yang di Pertuan Agong, tetapi menerusi juga laporan-laporan lain termasuk oleh Malaysia Now. 22.31% ekuiti syarikat U-Mobile ini dimiliki oleh yang di Pertuan Agong, dan Hassan Karim cuma secara tidak langsung menyatakannya kerana dia kata ianya dilarang oleh perkara 34/3 Perlembagaan Persekutuan. Dan jika anda kaji perkara 34/3 Perlembagaan Persekutuan, ia melibatkan penglibatan yang di Pertuan Agong dalam urusan beginilah. Okey, so benda tu sebenarnya terlarang. Maka Hassan Karim mengkritik Anwar kerana katanya wujudnya dia menulis ya, golongan ketiga kapitalis kroni di zaman Anwar Ibrahim agak luar biasa. Golongan ini tidak ramai tetapi amat menonjol. Golongan ini agak kebal dan tidak mudah disentuh kerana dilindungi oleh momokkan undang-undang yang bernama 3R. Dia kritik 3R sekali. Kemudian dia kata wujudnya gelombang kayangan ini yang melakukan fungsi perniagaan yang dilarang oleh undang-undang, ya, maknanya dia merujuklah kepada benda ni melanggar, ya, pelantikan U-Mobile ni melanggar perlembagaan kerana melibatkan orang kenamaan iaitu Agong. Terdedah sekarang apabila Kerajaan Persekutuan menerusi MCMC telah mengendalikan 5G dan sebagainya. So ini yang kritik adalah MP PKR. Now, babak Agong terlibat sebagai pemegang saham U-Mobile kedua terbesar
betul atau tidak saya sendiri tidak melihat dokumen ROC. Saya dah lama berhenti dokumen-dokumen ni, lihatlah dedah semua saya tak buat dah. So saya tak lihat, saya tak mau lihat, dan ini hanya saya baca laporan media depa, MP depa. Okey. Dan betul atau tidak, itu terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong. Kalau benda ni salah, dia perlu perhati Malaysia Kini, Hassan Abdul Karim dan sebagainya, dan juga media-media lain yang melaporkannya, termasuk yang membawa juga penulisan Hassan Abdul Karim, iaitu Malaysia Now, ya. Dan itu saya tak nak masuk campur, sebab I refuse to look at documents. Banyak dokumen pendedahan lah diberikan kepada saya, macam-macam saya dah lihat yang sedang berlaku, tapi saya tak ambil pot, ya. Dalam pentadbiran Anwar berlibatkan ini, saya tak ambil pot sebab saya tahu mana-mana pentadbiran pun ada isu, ya. So is one person saying you are devil, the other person saying you are devil. Ini semua saya tak nak masuk campur. So ini saya lepas, itu bukan angle saya, itu bukan sudut yang saya nak teliti, ya. Apa yang menarik perhatian saya ialah bahawasanya ini yang agak serius ni ditulis oleh Hassan Abdul Karim, MP PKR. Now sebelum ni, Hassan Abdul Karim ni dia banyak kritik Anwar. Saya sebenarnya, awak tak pernah dengar saya tak mengendahkan apa yang Hassan tulis, kerana saya was-was. Kerana saya dah kaji perjuangan PKR DAP ni dah agak lama. They have very good strategy, tapi salah satu strateginya juga, dari kalangan mereka akan ada pakar kritik yang akan kritik mereka. Tetapi ini saya nampak sebahagian daripada good cop bad cop strategy. Jadi untuk menampilkan bahawa mereka terbuka, tetapi sebenarnya mereka bukan terbuka. Mengapa saya kata tak terbuka? Kerana kalau pengkritik kerajaan yang dari pembangkang, mereka diserang, disiasat, dibuat ini, dibuat itu. Walaupun saya nak beritahu di sini, mereka sebenarnya hanya menumpu kepada setakat inilah yang saya lihat. Kalau kritik semata-mata bersandar kepada facts and so on, bukan semua, tapi dalam banyak kes dia tak bising. Cuma yang ada faktor hinaan atau faktor tidak tepat dalam fakta, atau melibatkan terus pemimpin-pemimpin utama, yang tu akan mereka sensitif, okay? Anyway, so saya kurang beri perhatian kepada Hassan Abdul Karim kerana saya tak tahu, is he genuine or is he playing a role? Maknanya untuk menampilkan bahawa kerajaan ini adil, mereka sanggup terima kritikan daripada orang mereka sendiri. Walhal saya was-was sebab saya nampak kerajaan berat sebelah, ya. If you are really open to criticism, you will not lean on or pressure mereka yang dari pembangkang, berat sebelah lah. So saya diam. Tetapi bila Hassan Abdul Karim boleh keluar artikel macam ini, menceritakan bahawa ini sebenarnya, ya, melakukan fungsi perniagaan yang dilarang oleh undang-undang, dan secara tidak langsung dia sedang merujuk kepada Yang di-Pertuan Agong, dan tindakan kerajaan membenarkan 5G ni, yang kedua ni oleh U-Mobile, dan dikatakan Agong ada ni semua. So this is serious. Dan bukan saya, bukan siapa-siapa, tetapi MP PKR. Itu yang saya nak ketengahkan. Saya tak percaya ini adalah contohnya lah Anwar kata, okay Hassan, kau pergi cakap macam ini. It's impossible.
Sebab reputasi Anwar sekarang agak teruk di luar sana. Di luar sana agak teruk. I'm not sure whether he's aware, and if he is listening, I want him to be aware. I want him to be aware bahawa di luar sana orang tengah bincang banyak perkara. He is not consistent. Orang keliru dia, pendirian dia apa berkenaan dengan banyak isu, even isu Palestin. Dia nampak kuku besi, dia nampak berat sebelah, dia nampak pendendam. And this is not just the Malay talking. Ada Cina yang tunjuk saya mereka fed up. Sebab itu sampai saya boleh percaya bahawa apa yang berlaku di Sungai Bakap dan Mahkota, iaitu boikot besar-besaran Cina, bukan terhad di sana. Ianya satu fenomena yang sedang menular. So people are getting fed up. So orang nampak. So the strategy untuk menunjukkan saya berani buat apa yang saya hendak sebab saya kuat might be failing. Okay, tapi itu kita bincang lifeline lah. So saya tak percaya Anwar akan suruh Hassan Karim, okay, kau pergi cakap macam ini, because this is damaging to Anwar. Ini adalah tidak baik bagi Anwar. So saya rasa apabila ada seorang MP PKR yang boleh utarakan benda ni dan dibawa oleh sebuah portal pro kerajaan, dan spesifiknya Malaysia Kini ni lebih kepada DAP, itu gambarannya, dan di luar sana orang percaya betul-betul. I'm telling you the truth, orang percaya Malaysia Kini ini pro DAP. Dan saya sendiri percayalah, tapi ini setakat percaya, tak ada bukti lah. Okay, so when this is reported, nampaknya di dalam mereka sendiri ada yang tak setuju dengan perkara yang dilakukan Anwar. Okay, so babak siapa yang terlibat dalam U-Mobile ni saya tak nak ambil tahu, sebab melainkan dokumen depan mata saya ada atas meja saya, and I'm not even interested. Ini lebih kepada saya rasa MP-MP sudah dibayar allowance tebal-tebal, koranglah pergi berjuang benda ni, is not my business. Ya, setakat ini saya lihat MP Pembangkang diam. Tapi yang terkejutnya saya, ini dibawa oleh MP kerajaan. Itu yang saya nak ketengahkan. Ya, so why? Ya, so kalau Anwar dengar mesej saya kepada Anwar, this is not good for you. So you need to go and talk to Hassan Karim. Awak perlu pergi bercakap dengan Hassan Karim, mengapa kau buat begini. Ya? Dan awak perlu juga sekarang, disebabkan Hassan Karim, bukan disebabkan saya ke Ali ke Ahmad ke siapa-siapa dan Pembangkang, disebabkan Hassan Karim, sekarang timbul soalan, apakah penjelasan awak berhubung isu ini. Ya? So ini yang saya nak ketengahkan. Okey. May Allah grant you with all His mercy. So you kena faham niat saya, ya, buat benda ni. Saya terkejut lah. May Allah, ada satu message tadi. I know you, this is out of topic, ya. Lebih kurang dia tanya, I know this is out of topic, but I know you are following the US European election. So what, orang nak tahu, ya, US election ni apakah prediction saya, ya. Sebab Amerika ni hari ini Selasa, depa baru masuk Selasa. Kita dah nak masuk Rabu, depa sekarang tengah mengundi, ya. Apakah prediction saya? Saya beritahu awal-awal lah, Donald Trump akan menang. Okay, Donald Trump akan jadi, itu prediction saya lah, Donald Trump akan jadi Presiden Amerika sekali lagi. Dan ini akan jadi kali pertama dalam sejarah seorang presiden dia menang, dia jadi presiden, kemudian pilihan raya kedua dia kalah, dan pilihan raya ketiga dia kembali sebagai presiden. Dan lanskap politik dunia akan berubah, termasuk hubungan Amerika dengan semua negara di dunia akan dikaji semula. So that is to the question. Okay. So awak kena faham angle saya, ya. So angle saya ni ialah benda ni pertama kali saya rungkai penjelasan Hassan Karim. Dan sebab saya rungkai ialah kerana untuk kes ini it's very clear
benda ni Hasan Karim luahkan dari hati. It is not about Hasan Karim ada game dengan Anwar. Okey, isu ni saya sengaja akan kritik awak, nanti orang kata oh PKR ni terbuka. No, ini serius ni. Okey, sebelum ni saya was-was dengan Hasan Karim. Saya tak tahu ada permainan dalam PKR untuk menggunakan Hasan Karim sebagai watak kritik, dan juga Hasan Karim tidak konsisten. Kalau saya baca semua kritikan dia secara am, ianya menonjolkan bukan hanya Anwar gagal, tetapi dia telah memungkiri janji kepada rakyat. Tetapi pada masa yang sama, dia juga memberitahu bahawa walaupun bukan dalam kata-kata yang spesifik, tetapi dia menggambarkan Anwar is good for the country. So he contradicted himself. So sebab itu saya was-was dengan Hasan Abdul Karim. Tapi benda ni dia lantang. Kalau seorang pembangkang telah nyatakan benda ni, akan jadi isu, ya. Dan media yang saya tengah baca benda ni adalah Malaysia Kini, ya. Okey, so itu yang saya nak war-warkan. On Hasan Karim, is there a possibility of internal fighting, dissatisfaction, sabotage against Anwar? I do not know. Tapi awak rujuk kepada live saya awal pagi semalam berkenaan dengan mengapa Anwar kelihatan kuat, ya. So I think Anwar perlu address benda ni. Dia perlu jelaskan benda ni, jawab kepada Hasan Karim, bukan jawab kepada rakyat. Bukan rakyat yang persoal, ini Hasan Karim yang persoal. Jadi Anwar perlu jawab kepada Hasan Karim, ya. So it is the right thing to do. Kalau tidak, dia akan jadi pertikaian. Dan lebih-lebih lagi diwarkan oleh media yang pembaca dia ramai, dan media yang dikaitkan walaupun langsung ke tidak langsung ke, atau pro ke, tetapi DAP, ya. So ini sudah jadi, dan di luar sana sudah ada orang rasa konflik dalaman antara PH, dalaman PH, dan antara PH dengan barisan. So awak rujuk live saya pagi semalam. Live itu untuk semua, untuk Pakatan Harapan, untuk Barisan Nasional, untuk Perikatan Nasional. Apakah benda-benda yang mampu runtuhkan kepercayaan rakyat kepada gabungan? Jika ada konflik-konflik dalaman, itu boleh jadi titik keruntuhan atau kekalahan, ya. So ini adalah satu tanda, betul atau tidak ada konflik dalaman, tetapi ini menandakan konflik dalaman sampai MP dan media boleh war-warkan perkara ni, sampai boleh sebut secara tidak langsung ianya salah, sampai boleh ungkit satu perkara dalam Perlembagaan Persekutuan yang jelas menunjukkan dia maksudkan yang di-Pertuan Agong. So this is serious, ya. Dan kalau benda ni tidak betul dinyatakan oleh Hasan, dan istana perlu ambil perhatian, ya, sebab saya tak mau masuk campur. Dokumen tak ada dalam tangan saya. Okey, so barangkali Hasan tahulah secara tepat bahawa benda ni, syarikat ni terlibat dengan ni, dengan itu. So kalau ni, this serious lah. Okey, pendek kata, this is serious allegation by Hasan. Okey, babak 5G ni diberi kepada U-Mobile ke, Maxis ke, Celcom ke, DG ke, saya tak mau ambil tahulah. Saya ada banyak benda lain yang saya nak fikirkan lah, ya. Makanan apa terbaik untuk kucing saya ke apa, saya tak mau tahu semua benda ni, ya. I don't want to know. Saya tak boleh, I cannot put the burden of the whole country on my head, ya. So saya tak mau tahu, dan itu bukan fokus saya. Fokus saya ialah saya terkejut ini dinyatakan oleh Hasan Karim dan dilaporkan oleh Malaysia Kini. Itu fokus saya, ya. Dan pihak-pihak berkaitan perlu rujuk, dan jika tidak benar perlu tanya, ya. Dan Anwar perlu tahu implikasi benda ni kepada pentadbiran dia dan diri dia.
yang sudah pun menjadi pertikaian di kalangan rakyat. You just don't know it yet. Dan satu kredit yang saya nak beri kepada Anwar, masa saya kritik dia hebat dulu-dulu, kalau saya kritik mana-mana pentadbiran Tun Mahathir pada 2018, sebelum saya menjadi pro Tun Mahathir, tidak ada sesiapa dalam pentadbiran itu endahkan saya. Masa saya kritik Muhyiddin Yassin, mereka tidak endah, mereka bongkak. Masa saya kritik pentadbiran sebelum Anwar jadi PM, sebelum PRU 14 dan selepas PRU 14, saya kritik, bila-bila saya kritik Anwar, dia sebenarnya ambil perhatian. I can feel it, ya? Dia ambil perhatian dan dia akan cuba lakukan sesuatu untuk indirectly respond. Contohnya bila dia kata dia ada majority, saya pertikai dia tak ada majority, dia akan ada respon secara tidak langsung, ya. So that is actually very good, ya. Walaupun dia tidak berjaya buktikan pada masa itu, but the point is he has a response. And dalam banyak-banyak kritikan saya tak panggil dia nama, saya tak buat apa-apa. Ada juga saya boleh rasa dia respon dan dia cuba jelaskan. So I appreciate that, ya, I appreciate that. So sebab itu saya tone down. He's the only one who responds. Okay, this is being said by this person. Okay, so ada penjelasan. Bila ada penjelasan, saya diam, ya. I mean, banyak benda saya tak setuju. Memang kalau awak tanya saya, dia berat sebelah. Kalau awak tanya saya, satu gelombang sedang timbul, gelombang rakyat yang sudah fed up dengan pentadbiran dia. Tapi saya maklumkan, dan atau saya sebut Anwar perlu emphasize kepada China. Kemudian ada cara-cara saya lihat macam ada perubahan-perubahan yang seolah-olah dia terima sikit, ya? Of course you don't expect him to agree with you at all everything lah. Kalau macam tu, lebih baik saya jadi Perdana Menteri. Dan saya tak minat, jangan kata menteri, wakil rakyat ke apa sekalipun, saya tak minat. Ini pun saya dah makin kurang minat dan nak, ya. But he does respond if you say it correctly lah. Okay, so ini satulah saya nak highlight kepada dia. This is going to have a terrible implication on your record. Sebab benda ni dah jadi perbualan hari ni di luar, ya. Di luar depa macam, "Hoi, ada orang tulis macam ni. Siapa dia?" MP kerajaan. So implikasi dia ada. Okey. Sama ada percaya atau tak percaya, but di luar sana implikasi dia ada. Right? So itulah. Okey. Sehingga kita berjumpa, ya. Mungkinlah ada live lewat malam, saya tak tahulah. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.